Assalamualaikum Sidang Shadowverse. Selamat datang ke video saya hari ini di mana kita akan membincangkan mengenai kepercayaan tahyul yang wujud di dalam masyarakat di Korea Selatan. Bermula dengan kita semua melakukan perbuatan ini tanpa sedar, lebih-lebih lagi ketika rasa gementar, sama ada ketika ada job interview ataupun first time nak jumpa bakal mertua. Kalau nervous je, akan bergoyanglah kaki itu secara automatik. Namun dalam budaya Korea, menggoncang kaki adalah perbuatan yang dilarang. Ini kerana kejayaan dan kesejahteraan seseorang itu dikatakan bermula di kaki. Jadi mengikut kepercayaan, jika seseorang itu menggoncang kaki, maka dia menggoncang nasib baik dan kemewahan dalam hidupnya. Mungkin orang Malaysia pun boleh ikut, tak adalah mak awik kita nampak kita ni nervous sangat. Apabila menghadapi peperiksaan, benda yang paling penting yang dilakukan oleh para pelajar adalah mengulang kaji pelajaran. Dan di Korea, terdapat beberapa tips atau kepercayaan yang dikatakan boleh membantu untuk persediaan menghadapi peperiksaan. Kononnya, memakan makanan yang melekit ketika belajar boleh membantu melekat maklumat-maklumat penting yang dipelajari. Makanan melekit seperti kuih tradisional Korea iaitu tafi, ataupun makanan seperti pulut nasi boleh menyebabkan subjek yang diulang kaji melekat dalam minda dan membantu dalam peperiksaan. Pada masa yang sama, makanan berminyak ataupun sup perlu dielak kerana boleh menyebabkan subjek yang dipelajari tergelincir keluar dari otak pelajar. Dan yang terakhir, pelajar dinasihatkan tidak mencuci rambut sebelum peperiksaan kerana subjek yang diulang kaji dengan susah payah tadi akan terbasuh keluar dan hilang dari minda. Jadi bagi pelajar Malaysia, bolehlah mengulang kaji sambil makan dodol. Dalam perhubungan, orang Korea yang ingin memberikan hadiah kepada pasangan, terdapat satu hadiah yang telah di blacklist iaitu kasut. Yap, pasangan di Korea tidak akan memberikan kasut sebagai hadiah. Kalau tak percaya, cuba ingat balik dalam drama Korea yang anda pernah tonton, berapa kali para oppa memberikan kasut kepada awek dia. Walaupun perempuan memang gila kasut. Mengikut kepercayaan, memberikan kasut kepada pasangan sama ada lelaki atau perempuan akan membuatkan mereka melarikan diri. Malah ada kisah di mana pasangan yang terjemu dan ingin break up akan sengaja memberikan kasut sebagai hadiah sebagai hint untuk suruh girlfriend atau boyfriend dia untuk belah jauh-jauh. Sebagai tambahan, para wanita di Korea juga tidak memberikan sayap ayam atau chicken wings kepada pasangan mereka kerana takut pasangannya akan terbang darinya, aka ada affair dengan perempuan lain lah. So, kepada para wanita, lepas ni bila beli chicken wings, makan seorang je. Jangan bagi kat suami ataupun boyfriend anda. Kalau dia orang nak juga, tanya sama ada niat untuk curang ke. Mati kerana kipas elektrik. Kepercayaan ini bermula sejak terciptanya kipas elektrik. Menurut cerita, menggunakan kipas dalam bilik yang tertutup boleh mengurangkan kandungan oksigen. Jika seseorang itu tidur tanpa membuka tingkap atau pintu rumah dan menggunakan kipas elektrik, mereka boleh mati kerana kurang udara untuk dihirup. Walaupun mitos ini telah lama dibuktikan tidak sahih, kipas elektrik yang dijual di Korea pada masa kini akan hadir dengan timer yang boleh set untuk ditutup setelah anda tidur. Jadi sekarang kipas je yang mati, orang boleh hidup. Di Korea, dakwat merah kebiasaannya digunakan untuk menulis nama orang yang telah mati. Dan mengikut kepercayaan, menulis nama sendiri atau nama orang lain yang masih hidup dengan menggunakan pen merah adalah seperti menjemput malapetaka kepada orang tersebut. Pen merah boleh digunakan untuk menulis semua benda lain kecuali nama orang yang masih hidup. Standard warna dakwat untuk tulis nama adalah biru ataupun hitam. Rasanya kat Malaysia pun ada kepercayaan yang sama, betul tak? Bersiul pada waktu malam juga dilarang kerana boleh menarik perhatian hantu ataupun ular. Bersiul pada waktu siang tidak akan memberikan apa-apa kesan kecuali pandangan orang lain je lah. Tetapi pada waktu malam, orang Korea tidak dibenarkan untuk bersiul demi mengelakkan diekori oleh makhluk gaib. Hebat kan orang Korea? Kat Malaysia bersiul untuk panggil awek, dia orang bersiul untuk panggil setan.
Orang Korea juga dilarang untuk memotong kuku pada waktu malam. Ini kerana dikhawatiri tikus akan memakan kuku yang dipotong dan bertukar menjadi manusia menyerupai pemilik kuku yang dimakan, dan manusia jelmaan yang memakan kuku tadi akan mencuri identiti dan jiwa pemilik kuku asal tadi. Hebat sungguh imajinasi diorang ni. Terdapat beberapa kepercayaan berkenaan chopstick, iaitu perlu memegang dengan rapat. Jika panjang ruang antara dua chopstick terlalu jauh, maka lambatlah bertemu jodoh. Chopstick juga tidak boleh diletakkan mencucuk tegak pada makanan. Ini kerana dalam budaya di Korea termasuk China dan Jepun, batang kemian akan dicucuk tegak apabila menghormati orang yang telah mati. Jadi perbuatan ini mengingatkan kepada kematian dan akan membawa nasib malang. Nasib baik kita kat Malaysia makan pakai tangan. Di Korea, nombor 4 dianggap membawa malang dalam budaya mereka kerana sebutan 4 menyerupai dengan sebutan perkataan mati. Jadi kebanyakan bangunan di sana tiada nombor 4. Kalau di hotel, nombor bilik di sana adalah 1, 2, 3, 5 dan seterusnya. Ini kerana nombor 4 telah dibuang kerana ramai pengunjung takkan menempah untuk tidur di dalam bilik nombor 4. Kalau bangunan tinggi, nombor 4 akan diganti dengan huruf F. Jadi bangunan 5 tingkat akan menjadi tingkat 1, 2, 3, F dan 5. Kebanyakan rumah di Korea juga tidak mempunyai alamat nombor 4. Ketika berpindah rumah, orang Korea perlu memilih tarikh yang sesuai dan tidak boleh berpindah sesuka hati jika tidak ingin makhluk lain ikut pindah sekali. Walau pada masa kini, agensi yang membantu isi rumah berpindah akan menyediakan kalender yang mempunyai tarikh-tarikh yang sesuai. Keluarga yang berpindah juga tidak akan mengemas rumah sepenuhnya ketika berpindah. Ini adalah untuk menipu makhluk halus yang tinggal di rumah tersebut. Jika makhluk halus melihat pemilik sedang mengemas bersih rumah, dia akan tahu pemilik rumah sedang berpindah dan akan ikut pindah sekali ke rumah yang baru. Jika keadaan rumah dibiarkan berselerak sedikit, makhluk halus tadi tidak akan tahu niat tuan rumah untuk berpindah dan akan kekal di rumah itu. Kesian kan hantu tu? Dah bertahun duduk serumah, dah anggap keluarga tu macam keluarga sendiri, akhirnya kena tinggal. Tuan rumah pun belah macam tu je, tak bagi alamat baru pun. Macam mana hantu tu nak datang singgah? Memang patutlah dimarah bila ada orang baru yang pindah masuk. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga tamat. Sila tinggalkan komen di bawah mengenai kepercayaan-kepercayaan takhayul yang terdapat dalam budaya di Malaysia. Sekian dari saya KG mengucapkan salam sejahtera untuk semua.